Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk standard pembelajaran 2.1.7 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey, sebelum cikgu masuk kepada hukum-hukum indeks yang dipelajari, ingat lagi yang ini merupakan bentuk indeks ataupun tata tanda indeks. Yang ini adalah asas, yang ini adalah kuasa, yang kecil di atas ini adalah kuasa ataupun dipanggil indeks. Yang bermaksud asas ini akan didarabkan sebanyak 5 kali sekiranya kuasa dia adalah 5. Okey, sebelum kita masuk kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks, apa yang kita perlu tahu adalah hukum indeks yang telah dipelajari. Ada 6 hukum yang telah dipelajari. Okey, contoh hukum yang pertama adalah A kuasa sifar sama dengan 1. Apa-apa asas di sini dan kuasa dia adalah kosong ataupun sifar, nilai dia adalah 1. Kecuali sifar, kuasa sifar. Kecuali asas dia adalah sifar, dia tak boleh sama dengan 1. Contoh, saya bagi contoh. 2 kuasa sifar sama dengan 1. M kuasa sifar sama dengan 1. 5 kuasa sifar sama dengan 1. Ingat, apa-apa yang kuasa dengan sifar, nilai dia adalah 1. Contoh yang kedua, hukum indeks adalah A kuasa negatif M. Kamu akan buat 1 per A kuasa M. Contoh dalam nilai 2 kuasa negatif 3, kamu akan dapat 1 per 2 kuasa 3. Di sini, jawapan akhir kamu akan dapat 1 per 8. Okey, hukum indeks yang ketiga apabila melibatkan darab asas yang sama. Contoh yang ini, A kuasa M darab A kuasa N. Boleh ditulis juga A kuasa M, A kuasa N. Benda yang sama. Kuasa yang ini akan ditambahkan. Jadi dekat sini tengok, sebab asas yang sama, jadi kuasa dia akan ditambahkan. M tambah N. Contoh dalam nilai nombor, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 4. Jadi jawapan kamu akan dapat 2 kuasa 7. Ini. Dan kalau dia tulis tak ada letak darab, dia letak 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Sama juga kamu akan gunakan kaedah yang ini, iaitu tambah 3 tambah 4. Jadi kuasa dia akan dapat 7. Tulis balik asas tersebut. Bagi pula, bagi asas yang sama, tengok di sini, yang menggunakan simbol bahagi ataupun tulis dalam bentuk pecahan. Ini. Jadi dekat sini, boleh tengok A kuasa M bahagi A kuasa N. Apa yang perlu kamu buat? Kuasa tersebut akan ditolakkan. Dan sekiranya melibatkan pecahan pun sama, kuasa dia tolak. Sebab dekat sini dia bermaksud A kuasa M per A kuasa N sama maksud dengan A kuasa M bahagi A kuasa N. Contoh, cikgu bagi 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 2. Apa yang berlaku? Kamu akan tolakkan kuasa tersebut. Jadi dia akan jadi 2 kuasa 2. Atau kalau dia tulis dalam bentuk pecahan, dia akan tulis 2 kuasa 4 per 2 kuasa 2. Jadi sama juga kaedah, akan ditolakkan. Okey. Yang melibatkan kurungan pula, tengok di sini, A kuasa M dalam kurungan. Ada kuasa lagi di luar kurungan, N. Apa yang berlaku? Kuasa yang ini akan didarabkan. Tengok ke sini, A, M darab N. Kuasa itu yang didarabkan. Boleh juga ditulis sebagai A, M, N. Contoh dalam melibatkan nombor 2 kuasa 3 dalam kurungan dan ada lagi kuasa di luar. Apa yang berlaku? Kuasa tersebut akan didarabkan. Jadi kamu akan dapat 3 darab 2, kuasa dia akan jadi 6.
kalau melibatkan kuasa pecahan, jadi contoh yang ini, hukum indeks yang ke-6, A kuasa M per N. Di atas ini, M ini menerangkan kuasa, di bawah iaitu penyebut menerangkan punca kuasa. Contoh dekat sini, boleh nampak N, punca kuasa N, A, M. Jadi contoh cikgu bagi 2, 4 per 2. Apa yang berlaku? Dia adalah punca kuasa 2 yang di dalam ini 2 kuasa 4. Ini yang kamu pelajari. Ada 6 hukum indeks yang perlu diketahui supaya penyelesaian masalah yang melibatkan hukum dapat dilaksanakan, dapat diselesaikan. Penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks. Tengok di sini, dia bagi hitung nilai bagi punca kuasa 7 darab 28 kuasa 3 per 2 per dengan 14 tanpa menggunakan kalkulator. Apa yang perlu kamu buat? Menghitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberikan dalam asas yang berlainan. Tukarkan setiap asas kepada faktor perdana dan hitung nilai dengan menggunakan hukum indeks. Ini untuk kamu selesaikan tanpa menggunakan kalkulator, gunakan faktor perdana. Ingat lagi faktor perdana, nombor perdana iaitu 2, 3, 5, 7, 11. Okey, yang ini. Tengok dekat sini, soalan bagi yang ini. Jadi dia tukarkan, 7 adalah nombor perdana. Jadi dia menentukan, dia tukar. Punca kuasa dia letak dalam bentuk indeks yang ini. Tengok yang ini. Jadi 28. Apa yang berlaku? 4 darab 7 kamu akan dapat 28. Sebab nombor perdana, faktor perdana yang pertama 7. Jadi 4 darab 7 per dengan 2 darab 7. Jadi 4 ini bukan nombor perdana. Apa yang perlu kamu buat? Tukar juga dalam bentuk nombor perdana. Itu dia akan jadi 2 kuasa 3. Tengok dekat sini 2 kuasa 3. Jadi semua yang ini melibatkan nombor perdana. Dekat sini boleh nampak ada 2, ada 7. Jadi apa yang berlaku? Untuk asas 2 yang ini kamu selesaikan. Yang ini di atas, yang ini di bawah. Jadi apa yang berlaku? Ini adalah bahagi. Jadi kuasa dia akan tolak. Ingat, kuasa 1 dia takkan letak nilai 1 di kuasa itu. Dia akan tulis begini, 2. Jadi kuasa untuk 2 adalah 1. Jadi dia akan buat 3 tolak 1. Darab, sebab yang ini atas ini darab 7. 7, 7. Asas dia 7, 7, 7. Ambil kuasa dia 1 per 2. Yang ini masih dalam darab, tambah 3 per 2. Dan di bawah iaitu bahagi, kamu akan tolak dengan 1. Jadi tekan kalkulator kamu. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai dia adalah 1. Jadi dekat sini 2 kuasa 2, kamu akan dapat 4. 7 memang, 7 kuasa 1 memang kita akan tulis 7. Jadi 4 darab 7 akan dapat 28. Ini cara nak selesaikan tanpa kalkulator. Okey, tengok contoh yang kedua. Tengok di sini 27 kuasa X darab 9 kuasa X tolak 4 per 3 kuasa 6 sama dengan 1. Apa yang soalan nak? Kita nak cari nilai X. Okey, ingat mesti tukar dalam faktor perdana. Jadi apa yang kuasa menjadi 27. Kamu boleh cuba 3 darab 3 dapat 9. 9 darab 3 dapat 27. Maksudnya dekat situ kuasa kamu akan jadi kuasa 3. Sebab 3 darab 3 kamu akan dapat 27. Boleh tengok kalkulator. Jadi dekat sini kamu akan buat kurungan, letak X dekat 2 dan darab lagi. Apa jadi 9? 3 kuasa 2. Mesti letak dalam kurungan. Jadi dekat sini akan dapat X tolak 4 per dengan 3 per 6 sama dengan 1.
Jadi seterusnya, tengok. Yang ini boleh tukarkan kepada 3. 3 darab X akan dapat 3X darab 3. 2 darab X akan dapat 2X. 2 darab negatif 4 akan dapat 8. Yang ini 3 kuasa 6. Sama dengan apa-apa yang jadi 1 adalah 3 kuasa sifar. Sebab semua ini asas dia adalah 3. Jadi yang ini mesti tukar pada asas 3. Dah dapat begini, kita nak cari nilai X. Nilai X berada di kuasa. Bila berada di kuasa, kita ambil semua nilai kuasa ini sama dengan sifar. Sebab asas dia dah sama. Apa yang perlu kamu buat? Selesaikan 3X. Ini adalah darab, jadi dekat atas akan tambah 2X tolak 8. Lepas itu akan bawah adalah bahagi 3 kuasa 6. Di kuasa dia akan tolak 6 sama dengan 3 kuasa sifar. Jadi dekat sini tengok dah sama asas yang ini. Kita nak cari nilai X. Nilai X berada di kuasa. Jadi ambil sahaja yang ini. Kamu akan samakan indeks. Kamu ambil yang indeks itu. Tambah 2X tolak 8 tolak 6 sama dengan sifar. Jadi yang ini kamu selesaikan akan dapat 3X tambah 2X 5X. Negatif 8 tolak 6 kamu akan dapat negatif 14. Kita nak cari nilai X. Kita tak perlukan yang ini di sini sebab kita nak cari nilai X. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita mesti buat perpindahan operasi. Ingat, kita hanya keluarkan di sebelah kiri ini negatif 14 saja. Jadi bila pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi positif 14. Dah dapat ini. Jadi kita tak perlukan 5. Kita tak perlukan 5. Jadi, sebab kita nak cari nilai X. Yang ini bermaksud 5 darab X. Bila perpindahan operasi, pasangan bagi darab adalah bahagi. Jadi dekat sini, 5 itu akan turun menjadi bahagi. Iaitu pecahannya ini. Jadi kamu akan dapat 14/5. Itu untuk contoh yang beri. Kita tengok contoh yang ini. Dia minta selesaikan 7 kuasa N tambah 7 kuasa N tambah 7 kuasa N sama dengan 1/7. Jadi dekat sini, dia ini kamu mesti tukarkan dia dalam bentuk sama. Iaitu asas 7 ini. Contoh yang ini. 7 kuasa N tambah 7 kuasa N tambah 7 kuasa N sama dengan 1/47. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu selesaikan. Ini bermaksud dekat sini contoh dulu kamu belajar P tambah P tambah P. Kamu akan dapat 3P. Sama juga dengan ini. Bermaksud 3 kali darab 7 kuasa N sama dengan yang ini kamu mesti ubah dalam asas 7. Jadi kamu tengok dekat sini, buat pembahagian berulang. Jadi kamu akan buat 147 sebab kita nak tengok dalam asas 7, nak tengok berapa kuasa dia. Jadi yang ini kamu tahu, kamu akan bagi 7. Boleh guna kalkulator juga. Kamu akan dapat di sini 21 bahagi lagi 7. Kamu akan dapat 3. Jadi tak dapat bahagi dengan 7 bermaksud dekat sini ada 2 7 dekat sini. Jadi dekat sini kamu akan dapat yang ini 3 darab 7 kuasa 2. 3 darab 7 kuasa 2. Ini ada 2. Sebab dekat sini ingat lagi yang kita belajar pemfaktoran 3 darab 7 darab 7. Jadi dekat sini 4. Jadi kamu tengok 3 dengan 3 sama. Kuasa dia 1, 1. 7 kuasa N, 7 kuasa 2. Jadi dekat sini kamu boleh nampak nilai N. N sama dengan 2. Itu sahaja untuk penyelesaian masalah soalan ini.